مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العفون ساحته، يا خير من يمم العفون ساحته، سايا وفوق متون الأينق الرسم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها، وقدمتك جميع الأنبياء بها، والرسل تقديم مخدوم على خدمي. وأنت تخترق السبع الطباق به، في موكب كنت فيه صاحب العالم. وأنت تخترق السبع الطباق بهم، في موكب كنت فيه صاحب العالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق،
حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فخست كل فخار غير مشترك فخست كل فخار غير مشترك وجست كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا هدم لما دعا الله داعينا لطاعة أكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran daiman misla ma hamidta bihi nafsak wa ad'afa ma tastawjibuhu min jami'i khalqik hamdan khalidan ma'a khuludik hamdan la muntaha lahu duna ilmik. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba alladhi arsaltahu ala kaffatil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ilmina ila ilmik wa min iradatina ila iradatik fa a'udzu bika Allahumma an aqula zura
أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا ثم أما بعد. Kita menggunakan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj karya Al-Alimur Rabbani Al-Syekh Daud bin Abdullah Al-Khatani radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa ardah. Wa ja'ala al-jannata mutaqallabahu wa maswah. Wa nafa'na Allahumma bijahi wa hikmatihi wa hudah wa hadihi wa akramna bi mahabbatihi wa ridah. Terakhir kita dah sampai di muka surat 13, baris yang ke 9 daripada bawah, dalam kurungan kemudian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian maka naik pula keduanya, yakni malaikat Jibril alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada langit yang kelima. Telah terdahulu ia daripada perak, diperbuat daripada perak. Maka menuntut buka Jibril akan pintu langit tersebut, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Maka dibukakan bagi keduanya, maka masuk keduanya, maka tiba-tiba ada di dalamnya Nabi Harun, dan adalah setengah janggutnya putih dan setengah janggutnya hitam, dan bahawasanya hampir sampai kepada pusatnya daripada panjangnya. Dan kelilingnya beberapa kaum daripada Bani Israel, dan ia menceritakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya. Maka tatkala memberi salam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atasnya, maka menjawab ia akan salam. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya. Itu kisah perjumpaan Nabi Harun, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Harun alaihi salam pada langit yang kelima. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang keenam, dan telah terdahulu ia daripada emas, diperbuat daripada emas. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan seperti dahulu jua. Maka dibukanya, maka melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalamnya beberapa anbiya, beberapa orang nabi pada pihak kanan jalan, dan kirinya, kiri kanan beberapa orang nabi. Maka jadilah berjalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan satu nabi kepada satu nabi, dan seorang sendirinya, dan satu yang lainnya beberapa kaum sertanya. Ada di kalangan nabi itu berserta dengan kaumnya. Demikianlah didapat beberapa banyak kemudian. Maka lalu pula ia dengan beberapa manusia yang amat banyak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah Musa dan sertanya segala kaumnya. Dan tetap angkat kepala tuan hamba. Maka mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya, maka tiba-tiba didapatnya akan hitam yang amat banyak.
Dan sungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Maka kata baginya, inilah umat Tuan hamba, dan lain daripada ini 70,000 masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab. Dilihatnya bila disuruh dongak Nabi SAW, maka dilihatnya nisbah bilangan kepada umat baginda SAW. Dan 70,000 daripada umat baginda SAW itu masuk ke dalam syurga tanpa hisab, sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril alaihissalam. Dan lagi aku pinta tambah, maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripadanya 70,000 yang lain. Nabi kata tak puas hati, 70,000 sahaja, minta tambah lagi. Maka setiap satu orang umat itu, setiap satu daripada 70,000 tadi, tambah lagi 70,000 yang lain pula. Maka tak kala lalu Nabi SAW daripadanya. Demikianlah permintaan Nabi SAW, ditambahkan bilangan umatnya supaya masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa melalui proses pengadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala lalu Nabi SAW daripadanya, maka tiba-tiba didapatnya dengan Nabi Musa, iaitu seorang laki-laki yang merah kulitnya, lagi tinggi, lagi banyak bulu badannya, lagi berdiri bulunya, sekira-kira jikalau dipakai dua lapis baju, nescaya terus keluarnya. Betapa lebatnya bulu badan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang diriwayatkan. Maka tatkala hampir Nabi SAW memberi salam Nabi atasnya, maka menjawab ia akan salam, yakni kemudian maka berkata ia, marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan Nabi yang saleh, mendoa ia baginya dengan kebajikan. Kemudian berkata ia, telah menyangka oleh manusia iaitu Bani Israel, bahawasanya aku terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada ini, yakni daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangkaan kaumnya Bani Israel yang menyangka Nabi Musa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Musa sendiri tahu bahawa kemuliaan itu lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia terlebih mulia atas Allah Ta'ala, di sisi Allah, daripada aku. Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia, maka menangis Nabi Musa alaihi salam. Maka dikata orang baginya, apa yang menangiskan Tuan hamba? Maka sabdanya Nabi Musa tadi, menangis akan daku, barang yang meluputkan daku daripada pahala, sebab luput umatku daripada beriman akan daku, dan tiada beriman melainkan sedikit jua. Dan adalah anak ini, yakni Nabi Muhammad ini, dibangkitkan kemudian daripada aku, masuk umatnya ke dalam syurga terlebih banyak daripada umatku. Itulah sebabnya Nabi Musa menangis, mengenangkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu.
Dan menyangka oleh Bani Israel bahawasanya, sambung bicara lagi Nabi Musa tadi, Nabi Israel menyangka bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripada segala anak Adam. Dan ini satu laki-laki daripada anak Adam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripadaku, yang dibangkitkan selepas aku. Kemudian daripadaku ia di dalam dunia, dan aku pada akhirat, dan ikutannya terlebih banyak, umatnya terlebih banyak daripada yang mengikut akan daku. Maka jikalau adalah ia kemuliaannya pada dirinya, tiada yang mengikut akan dia, tiada aku hiraukan. Disebabkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih ramai daripada Nabi Musa alaihi salam. Itu sudah cukup bukti dalil menunjukkan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang disedari oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka sangkaan dan juga sangkaan kaumnya itu Bani Israel adalah salah selama ini. Tetapi yang mengikut akan dia daripada umatnya terlebih banyak daripada umatku. Kemudian maka naik keduanya, iaitu malaikat Jibril bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada langit yang ketujuh, iaitu telah terdahulu daripada yakut yang merah, diperbuat daripada yakut yang merah. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatanya seperti dahulu jua. Maka tatkala dibukanya, maka masuk keduanya. Maka tiba-tiba bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal keadaannya bersandar ia belakangnya kepada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni rumah Allah, nisbah dengan rumah Allah lah, di langit sana. Kalau di bumi ini Baitullahil Haram, Kaabah. Di atas sana adalah Baitul Ma'mur. Di situlah bersandarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya, pengikutnya. Maka memberi salam Nabi atasnya. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi Nabi Musa beri salam kepada Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad yang memberi salam. Maka menjawab ia akan salamnya. Maka dijawablah salam Nabi Muhammad tadi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berkata ia baginya, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Telah berdapat tempat keluasan dengan anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Menisbahkan Nabi Muhammad sebagai anaknya, keturunannya, dan juga puji-pujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ni terdapat amal saleh yang mengatasi amal segala hamba-hamba Allah di atas permukaan dunia ini. Dan mendoa ia baginya dengan kebajikan, didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berkata, hai anakku, kata Nabi Ibrahim, bahawasanya engkau berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini, dan bahawasanya umat engkau
terlebih dipilihi lagi akhir umat. Umat engkau adalah umat pilihan dan umat akhir zaman, kata Nabi Ibrahim. Dan terlebih taif umat, dan umat kau lah yang paling taif sekali. Kalau paling lemah tenaganya kalau nak dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Maka jika kuasa engkau bahawa engkau minta hajat pada Tuhanmu pada umat kamu, maka perbuat. Minta seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya baginda sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan menunaikan hajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan pertolongan. Kemudian maka bersabda pula ia, ya Muhammad, suruh umatmu membanyakkan bertanam di dalam syurga. Bertanam di mana? Bukan di kebun. Bertanam di dalam syurga. Ini satu bahasa kinayah, bahasa kiasan yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bahawasanya tanahnya sangat baik. Tanah syurga itu sangat baik. Lagi sangat luas. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa tanaman syurga itu? Tanya Nabi Muhammad. Maka sabdanya Nabi Ibrahim, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Kalimah la haula wala quwwata illa billah itu umpama satu biji benih yang ditanam di dalam syurga. Kalau kita ucapkan kalimah hauqalah ini, itu la haula wala quwwata illa billah di dunia ini. Dan pada satu riwayat yang lain, khabarkan olehmu ya Muhammad akan mereka itu bahawasanya syurga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya, dan tanamannya itu dengan 5 kalimah, ditanamkan tiap-tiap satu kalimahnya bagi orang yang mengucap akan dia satu pohon kayu di dalam syurga. Baca kalimah itu, maka dapat satu pohon kayu dalam syurga untuk orang tersebut. Dan wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala, itulah kalimahnya. Seumpama tumbuhnya satu pohon kayu di dalam syurga apabila diucapkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi adalah padanya beberapa kaum duduk sertanya. Adalah muka mereka itu seumpama kertas. Dan lagi ada pula beberapa kaum yang lain. Muka mereka itu warnanya itu putih tetapi berubah sedikit. Maka berdiri segala mereka itu yang warna berubah itu, masuk ia pada satu sungai, maka mandi mereka itu di dalamnya. Kemudian maka keluar ia, dan keluar ia daripada warnanya, berubah pula warnanya, suatu yakni bersih ia sedikit. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang lain, maka mandi ia di dalamnya, dan keluar ia daripadanya, maka bertambah bersih pula daripada dahulu. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga, maka mandi di dalamnya, maka jadilah mereka itu seumpama taulannya, rakannya yang tadi. Maka datang mereka itu duduk pada taulannya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Siapa itu ya Jibril yang putih muka mereka itu? Dan siapa pula yang ada pada warna muka mereka itu? Sesuatu. Taulan dia seorang tu ialah mukanya putih, yang lain itu mukanya berwarna-warna. Dan apa sungai ini? Tanya Nabi. Maka katanya, ada pun katanya malaikat Jibril tadi, ada pun segala mereka yang putih muka mereka itu, maka iaitulah kaum yang tiada memakaikan, yakni tiada menyempurnakan iman. Tiada menyempurnakan iman mereka itu dengan zalim, yakni dengan maksiat. Orang yang melakukan tiada menyempurnakan iman mereka itu dengan zalim, yakni maksiat. Itu orang yang dikatakan muka yang putih tadi. Imannya Masya Allah, tabarakallah, terpelihara daripada perbuatan maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun segala mereka yang ada pada muka mereka itu sesuatu, itu warna yang lain daripada putih itu, maka mereka itu yang menyempurnakan amalnya yang saleh, dan yang lainnya kejahatan. Maka taubat ia, maka diterima oleh Allah Ta'ala akan taubatnya. Diterima oleh Allah Ta'ala akan taubatnya. Itu adalah gambaran bagi mereka yang bermuka dengan muka yang ada warna sesuatu. Dan ada pun sungai ini, maka yang pertamanya afu Allah, dan yang keduanya ni'matullah, dan yang ketiganya wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kemudian dikatanya akan baginya, inilah tempat Tuhan hamba dan tempat umat Tuhan hamba. Maka tiba-tiba terbahagi dua bahagi. Dan pada satu riwayat, maka tiba-tiba terbahagi dengan umatku dua bahagi. Satunya atas mereka itu kain yang putih, dan satu bahagi kain mereka itu kelabu. Jadi sungai dan juga warna muka dan sebagainya itu adalah satu gambaran maknawi bagi hal keadaan orang yang beriman tetapi melakukan maksiat, menzalimi diri mereka sendiri, dan juga orang yang berdosa tetapi mereka melakukan pembersihan tazkiyah, akhirnya mereka dikurniakan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungai yang pertama tadi ialah afu Allah, yang keduanya nikmatullah, yang ketiganya wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Itu maknawi bagi tiga sungai. Jadi orang yang dikurniakan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ialah orang yang membersihkan dirinya daripada zalim, perkara-perkara zalim, menzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa dan juga maksiat. Itulah gambaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka fahamlah Nabi SAW bahawa seorang yang dikurniakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya itu ialah orang yang membersihkan dirinya, daripada dosa-dosa, membersihkan hatinya daripada sifat-sifat mazmumah, yang dosa-dosa yang zahir
dan juga dosa-dosa yang batin. Kemudian dikatanya akan baginya inilah tempat Tuhan hamba dan tempat umat Tuhan hamba. Maka tiba-tiba terbahagi dua bahagi. Dan pada satu riwayat, maka tiba-tiba terbahagi kepada umatku dua bahagi. Satunya atas mereka itu kain yang putih, dan satu bahagi kain mereka itu kelabu. Maknanya ini gambaran bagi perpecahan umat yang berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian maka masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Baitul Ma'mur. Maka masuk sertanya mereka yang atas mereka itu kain yang putih, beserta dengan Nabi ke Baitul Ma'mur. Dan didendangkan akan yang lain, iaitu yang atasnya kain kelabu, didindingkan, maka tak dapat masuk, terhijab mereka yang ada di atasnya kain kelabu itu. Dan mereka itu atasnya kebajikan, yakni agama Islam. Maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang umatnya yang disembah kepada kain yang putih itu ialah orang-orang yang berbuat kebajikan, orang yang benar-benar beragama Islam. Maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembahyang sertanya segala mukminin. Sembahyang berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Baitul Ma'mur. Maka tiba-tiba memasuk ke dalam Baitul Ma'mur itu tiap-tiap hari, tiap-tiap hari 70,000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, dan tiada ia keluar lagi hingga hari kiamat. Masya Allah, tak keluar-keluar, masuk tak keluar sampai hari kiamat. 70,000 malaikat setiap hari masuk. Betapa luasnya Baitul Ma'mur yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya adalah Baitul Ma'mur itu pada langit yang ketujuh. Kedudukannya di bawah syurga, syurga atas lagi, dan berbetulan dengan Ka'batullah, Ka'bah Al-Musharrafah di Makkah. Jikalau dijatuhkan daripada batu Baitul Ma'mur tadi, seketul batu, kalau dijatuhkan daripada Baitul Ma'mur itu seketul batu, nescaya jatuh di atas Ka'batullah, jatuh di atas Ka'bah Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Itu nak cerita tentang betapa tepatnya kedudukan Ka'bah itu dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit. Kemudian maka keluar ia, dan keluar sertanya segala mereka itu yang mukmin itu. Keluarlah mereka daripada Baitul Ma'mur tadi. Boleh keluar. Adapun malaikat yang masuk tak boleh keluar lagi dah sampai hari kiamat. Tapi Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin yang masuk sana boleh keluar semula. Kemudian dibawa pula bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bejana yang 3. Iaitu bekas air yang berisi 3 bekas air yang berisi dengan minuman. Dan memilih ia akan laban, yakni susu. Nabi pilih minuman yang dikatakan sebagai laban, yakni susu. Maka membenarkan ia diizinkan oleh Jibril alaihi salam dengan katanya, Tuan hamba pilih akan asal kejadian bagi Tuan hamba dan umat Tuan hamba. Diizinkan oleh Jibril kerana pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu itu adalah pilihan yang tepat dan pilihan
dan minuman yang sesuai bagi baginda dan juga bagi umat baginda SAW, kerana minum susu itu merujuk kepada asal kejadian, merujuk kepada fitrah asal kejadian yang bersih daripada sebarang noda. Kalau kita lihat susu tu putih saja, sebab apa? Sebab tidak tercemar dengan unsur-unsur lain. Cuba kalau letak setitik kopi ataupun setitik nila dekat susu tu, sudah pasti susu tu akan mengubah warna, tidak jadi warna putih lagi. Tapi keputihan yang ada pada susu itu melambangkan kebersihan, keaslian, ciptaan roh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Roh manusia ini bersih, fitrah. Tapi bila mana dipakaikan dengan jasad, maka bercoraklah mereka itu. Ada yang jadi, ada yang Islam, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang musyrik, ada yang Majusi dan sebagainya. Namun asalnya itulah. Maka Nabi memilih yang pilihan yang terbaik. Kemudian maka dia angkatkan keduanya kepada Sidratul Muntaha. Diangkatkan keduanya tadi kepada Sidratul Muntaha, iaitu malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi. Penghujung sekali, di penghujung alam yang paling tinggi sekali, maka diterima daripadanya dan kepadanya kesudahan barang yang turun daripada pihak atas. Di situ jugalah kesudahan yang turun daripada atas dan kesudahan yang naik daripada bawah. Itu dikatakan Sidratul Muntaha. Kesudahan yang turun daripada atas dan kesudahan yang naik daripada bawah. Maknanya begitu. Kalau sidrah itu, kalau terjemahannya ialah pohon, sebatang pohon atau sebatang pohon bidara. Tapi itu adalah nama bagi satu wilayah di mana munajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil daripadanya, maka tiba-tiba aku lihat pohon kayu baginya batang. Ada satu pohon kayu dan ada batang kayu. Maka keluar daripada asal pohonnya itu 4 sungai. Keluar daripada celah-celah pohon itu 4 sungai. Suatu sungai daripadanya air yang tiada berubah, dan yang keduanya daripada laban yang tiada berubah rasanya. Sungai yang kedua itu keluar air susu yang tiada berubah rasanya. Dan yang ketiga keluar daripada sungai itu, keluar daripadanya air arak yang ladat bagi orang yang minum. Dan yang keempat, sungai itu daripada air madu yang suci daripada madu yang suci. Maka adalah naungnya sekira-kira diperlari kuda pada bayang-bayangnya. Pada bayang-bayangnya itu 70 tahun. Yang menaungi pohon itu, daun-daun yang menaungi itu begitu besar sekali, sekira-kira dilarikan kuda pada bayang-bayangnya itu 70 tahun. Betapa luasnya kawasan naungan pohon itu tadi, menaungi sungai-sungai itu. Tiada memutuskan dia, tak putus-putus, biasa redup saja. Dan adalah buahnya seperti qurbah air
dan daunnya adalah seperti telinga gajah pada rupanya. Hampirlah satu daunnya itu bahawa menutup akan segala umat ini. Sekeping daun, satu helai daun saja hampir menutup semua bilangan umat ni kalau dihimpunkan. Betapa besarnya, betapa luasnya pohon yang mengalirkan 4 sungai itu tadi. Dan pada satu riwayat satu daun pohon itu tadi menutup akan segala makhluk. Dan tiap-tiap daun itu ada malaikat yang mengucap tasbih akan Allah Subhanahu wa taala. Mengucap tasbih, subhanallah, subhanallah. Setiap daun itu diwakilkan malaikat mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbalik-balik ia warnanya, bertukar-tukar warnanya, yang bersalahan-salahan pula itu. Daun tu tadi bertukar-tukar warna dia. Apa ia? Maka tatkala berbalik-balik daripada pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, yang turun barang yang berbalik-balik itu dan berubah-ubah dan berpaling-paling, maka jadi yakut dan zabarjad dan lain daripada keduanya. Berubah-ubah hal keadaan daun tersebut. Maka tiada kuasa seseorang bahawa merupakannya. Tak ada orang yang mampu melakukan perkara tersebut dan menghinggakan sifatnya daripada eloknya. Tak mungkin ini adalah ciptaan makhluk. Dan adalah pada cawangnya beberapa belalang daripada emas. Pada cabang-cabang ranting-rantingnya itu ada belalang daripada emas. Dan tiba-tiba adalah pada asalnya, pada akarnya itu 4 sungai pula. 2 sungai tersembunyi dan 2 sungai yang nyata. Itu hal keadaan sebatang pohon yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sungai ini ya Jibril? Itu semua adalah gambaran maknawi. Ada maksud yang nak disampaikan daripada kejadian tersebut. Apa sungai ini ya Jibril? Maka katanya, ada pun 2 sungai yang tersembunyi itu. Maka iaitu 2 sungai di dalam syurga. Satu salsabila dan satu zanjabil. Satu sungai dipanggil salsabil dan satu sungai lagi dipanggil zanjabil. Zanjabil ini dalam bahasa terjemahannya dalam bahasa Arab ialah halia. Apakah sungai itu? Air halia. Wallahu a'lam, tapi namanya zanjabil. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Sebut Al-Quran ya. Maka 2 sungai yang zahir itu tak nampak sungai itu. Sungai Salsabil dan Zanjabil itu tersembunyi dia. Maka 2 sungai yang zahir itu iaitu sungai Nil dan Furat. Sungai Nil di Mesir dan sungai Furat di mana? Di Iraq. Dan melihat pula yang nampak di dunia ini sungai Nil dan sungai Furat. Adapun yang di langit sana sungai Salsabil dan sungai Zanjabil. Dan melihat pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Jibril pada Sidratul Muntaha akan rupanya yang asli, rupanya yang asal bagi malaikat Jibril. Bagaimanakah rupanya yang asli? Dan adalah baginya malaikat Jibril itu 600 sayapnya.
dan satu-satu sayapnya memenuhi akan alam ini. La ilaha illallah. Betapa besarnya, kan? Dan bertaburan daripada sayapnya barang yang menghairankan daripada dan yakut, daripada dur dan yakut. Dur dan yakut, permata dan juga yakut. Dan kemudian daripada kemudian maka masuk pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril ke dalam syurga. Selepas melihat hal keadaan Jibril yang asal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam syurga bersama dengan Jibril alaihi salam untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, linuriyahu min ayatina. Maka melihat di dalamnya barang yang tiada pernah dilihat oleh mata. Benda yang dalam syurga itu tidak pernah dilihat oleh mata, dan tiada dengar oleh telinga, dan tiada terlintas oleh hati manusia. Maka adalah syurga itu 8 bilangannya. Ada 8 semuanya. Itu sifat syurga yang pertama sekali, iaitu di dalamnya barang yang tiada pernah dilihat oleh mata, dan tiada didengar oleh telinga, dan tiada terlintas oleh hati manusia. Ini gambarannya apa? Gambaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada sifat ini, iaitu sifat syurga. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekasihnya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kekasihnya, dan diletakkan sifatnya seperti syurga, iaitu tiada pernah dilihat oleh mata akan wajahnya, tiada pernah didengar oleh telinga akan perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dan tiada terlintas oleh hati manusia betapa tingginya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu sebablah dikatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah daripada syurga, lebih nikmat daripada syurga. Itu sudut pandang orang-orang yang mengenal hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah syurga itu 8. Semua sekali ada 8. Pertama lagi yang terlebih afdal, lagi terlebih tinggi, iaitu Jannatul Firdaus, paradise. Orang putih panggil paradise. Kita panggil Jannatul Firdaus. Itu yang paling afdal, yang tertinggi, iaitu tempat ketetapan segala anbiya, nabi-nabi, dan segala syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syuhud, mati dalam keadaan syahid, dan solihin, orang-orang soleh. Mereka ini mendiami Jannatul Firdaus. Yang kedua, Jannatu Adnin. Ketiga, Jannatul Khuld. Keempat, Jannatun Na'im. Kelima, Jannatus Salam. Kita baca doa selepas solat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Itu syurga yang
dikatakan sebagai jannah as-salam. Keenam jannatul ma'wa, nama dia. Ketujuh jannatul jalal, dan yang ke-8 jannatul maqam wal qarar. Itu yang paling bawah sekali, jannatul maqam wal qarar. Maka adalah jannatul firdaus itu daripada emas buat perbuatannya, dibuat daripada emas. Dan jannatu adnin itu daripada qasbul jannah. Apa maksud dia qasbul jannah? Saya tidak tahu. Dan jannatul khuld itu daripada marjan, sejenis perhiasan. Dan jannatul naim itu daripada perak, sejenis logam, jannatul naim. Dan jannatul ma'wa itu daripada zabarjad yang hijau, zabarjad yang hijau. Dan jannatul salam itu daripada yakut yang merah. Dan jannatul jalal itu daripada lu'lu' yang putih. Dan jannatul maqam wal qarar itu daripada kasturi yang harum. Maknanya syurga paling bawah sekali, syurga yang wangi, diperbuat daripada kasturi yang harum. Itu jannatul maqam wal qarar. Maka tiba-tiba adalah di dalamnya beberapa kubah lu'lu' yang berongga, kubah lu'lu' yang berongga. Maka tiba-tiba aku lihat bersurat pada pintu syurga itu sedekah dengan 10 gandanya. Setiap satu sedekah itu dapat 10 kali ganda ganjaran daripada Allah. Dan hutang itu dengan 18 gandanya. Memberikan orang hutang itu, satu hutang dapat pahala 18 kali ganda. Maka sabdanya, betapa kelakuan ini ya Jibril? Nabi confused, bertanya kepada Jibril alaihi salam. Dia kata memberi hutang itu terlebih afdal daripada memberi sedekah, kata Jibril. Kenapa hutang? Nabi tak faham kenapa sedekah itu, satu sedekah dapat 10 kali ganda, satu beri hutang dapat 18 kali ganda. Maka Jibril menjawab, orang yang beri hutang kepada orang lain itu terlebih afdal daripada memberi sedekah. Maka katanya kerana yang meminta itu terkadang meminta ia, padahal ada ia mempunyainya. Dia minta tapi pada masa yang sama dia tidaklah memerlukan, kerana dia sudah ada apa yang diperlukan. Dan yang berhutang itu tiada ada ia berhutang melainkan kerana hajatnya, berhajat sangat. Memang tak ada apa, terpaksalah berhutang. Maka tiba-tiba adalah, maka fahamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan memberi hutang kepada orang itu daripada memberi sedekah. Kedua-duanya terpuji, kedua-duanya bagus, tinggal lagi ganjaran dan keutamaannya berbeza, sebagaimana yang dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itulah tersurat perkara yang tersurat di kubah lu'lu' yang berongga di syurga jannatul maqam wal qarar. Jadi beruntunglah jadi orang-orang yang bersedekah, rajin bersedekah, dan juga menghulurkan simpati dan memberi hutang kepada orang yang memerlukan mereka ini.
ditawarkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya tersurat pada pintu syurga itu akan kelebihan sedekah dan memberi hutang. Maka tiba-tiba adalah sungainya daripada laban yang tiada berubah rasanya dalam syurga itu tadi. Dan sungai daripada arak yang lazat bagi yang meminum. Bukannya arak yang memabukkan, tapi arak yang lazat. Bukan arak yang mudarat. Arak di dunia ini arak yang mudarat kerana ia menghilangkan fungsi akal. Tetapi arak di syurga itu lazat, menambahkan lagi fungsi akal. Kerana kelazatan itu dapat diukur dengan akal yang sempurna. Dan sungai daripada madu yang jernih. Sungai daripada madu yang jernih. Dan tiba-tiba adalah buah delimanya seumpama timba. Timba buah delimanya. Dan demikian lagi segala buah-buah kayunya. Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Masya Allah. Daripada buah-buah kayu itu dah siap dah pakaian untuk ahli syurga. Dan tiba-tiba ni benda yang kita sam'iat ya, yang kita tak pernah lihat dek mata, tapi cuba digambarkan dalam kitab ini. Dan tiba-tiba pula burung-burung yang berterbangan di dalam syurga itu seumpama unta. Maka sembah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Ya Rasulullah, bahwasanya demikian burung itu baik rasanya, sedap rasanya. Maka sabdanya, dimakan akan dia itu terlebih lazat rasanya. Kalau makan tu sedap, dimasak, dimakan sedap. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan bahawasanya aku harap bahawa engkau memakan daripadanya. Kemudian maka melihat pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sungai Al-Kautsar. Macam mana pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Ini kisah hal keadaan yang hanya Allah Taala saja mengetahuinya. Tak macam mana didatangkan secara surah Abu Bakar As-Siddiq menceritakan tentang betapa nikmatnya syurga itu dan makanannya. Yang mana lauk pauknya daripada burung yang sedap rasanya. Maka melihat pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sungai Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar. Maka adalah di dalamnya 70,000 farsah. 70,000 farsah. Farsah ni satu ukuran yang digunakan dalam ukuran Parsi, ukuran yang kita tak guna farsah ni dah. Satu farsah ni tak salah saya dalam saya pernah kaji itu dalam 5 ke 6 kilometer. Macam itulah bilangan satu farsah. Sungai itu panjangnya 70, di dalam 70,000 farsah, mengalir ia di atas batu yakut. Mengalir di atas batu yakut airnya. Dan zabarjat, bercampur dengan zabarjat, batu yakut. Dan pada tepinya, dindingnya, tebingnya itu
Lu'lu' yang besar lagi berongga. Lu'lu' yang besar lagi berongga, ada lubang-lubang. Dan adalah mengalir ia kepada haud Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengalir ia kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan saluran, dan dengan satu saluran, ya. Dan adalah berjananya ataupun cawan bekas minumnya, yakni gayungnya, ataupun gayungnya, seperti dibentang, seperti bentang di langit daripada emasnya. Seperti bintang di langit daripada emas dan perak. Betapa indahnya gayung ataupun bekas minuman, seperti bintang di langit daripada emas dan perak diperbuatnya. Dan tanahnya daripada kasturi, wangi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada syurga, maka melihat pula akan neraka. Maka tiba-tiba ada di dalamnya ghadabullah, atas seterunya. Ada di dalamnya kemurkaan Allah ke atas musuh-musuhnya. Dan niqmahnya, kemurkaannya, jikalau dijatuhkan padanya batu ke dalam neraka itu. Syurga dah selesailah. Nabi diperlihatkan pula akan neraka. Jikalau dijatuhkan padanya batu dan besi, nescaya dimakannya, macam hancurlah, lenyap batu dan besi tersebut. Dan tiba-tiba ada padanya beberapa kaum yang memakan bangkai, diperlihatkan. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat dan melihat pula akan Malik yang menunggu neraka, atau malaikat Malik yang menunggu neraka, iaitu seorang malaikat yang sangat masam mukanya, diketahui akan marahnya pada mukanya. Maka memberi salam ia akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menjawab Nabi akan salamnya. Maka adalah neraka itu 7 pangkat. Yang pertama Jahannam, dan keduanya Ladha, dan ketiga Hutamah, dan keempat Sa'ir, dan kelima Saqar, dan keenam Jahim, dan ketujuh Hawiyah. Dan tiap-tiap pintu satu daripadanya di dalam yang lainnya. Tiap pintu satu je, nak pergi pintu neraka yang seterusnya, kena lalu neraka yang ada terlebih dahulu. Dan barulah jumpa pintu. Dan adalah satu-satunya itu 200 dan adalah satu-satunya itu dari atas ke bawahnya 705 tahun. 705 tahun perjalanan. 705 tahun jalan kaki, jauhnya, jarak jauhnya, daripada satu neraka nak ke pergi ke satu neraka yang lain. Betapa luasnya, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kayunya atau bahan bakarnya dan baranya ialah anak Adam. Bahan bakarnya adalah anak Adam, dan batu yang disembahnya, na'udzubillahu minha, batu-batu berhala yang disembah oleh anak Adam, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi bahan bakar yang sangat-sangat panas, yang terbakar, yang menyala di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, inilah sebab pengalaman yang dilalui
oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mana peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinakalkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj oleh Al-Alimur Rabbani Al-Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Qatani, ulama Qatani radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak iktibar dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada perjalanan dan juga pertunjukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang telah pun dijanjikan oleh Allah dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tuan-tuan para hadirin, insya-Allah kita berhenti setakat itu pada muka surat 17 baris yang ke-10 daripada bawah. Insya-Allah jika tiada apa-apa kekangan, maka kita akan sambung pembacaan kitab ini pada malam esok tepat jam 10 malam. Tepat jam 10 malam. Siapa yang standby awal tu nanti kita akan sama-sama baca qasidah Al-Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu, khusus berkenaan dengan memperingati Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pasal yang menceritakan tentang Mi'raj Nabi SAW dalam qasidah Al-Burdah yang menjadi karya agung seorang sufi ulama besar iaitu Imam Muhammad Al-Busiri radhiyallahu taala anhu wa arda. Insya-Allah qasidah ni ada banyak barakah. Mudah-mudahan kita dapat bacanya sebagaimana permulaan tadi. Kita baca dulu qasidah Al-Burdah, kemudian kita baca kitab Kifayatul Muhtaj. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kepada segala kebaikan dan segala manfaat ketika mana kita hidup di atas permukaan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi wahdina bi nuril fahmi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi lin nisyan bi nurih wa ala alihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.